Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا واهدنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ثم أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, yang saya hormati tuan-tuan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan jawatan kuasa qaryah, yang saya muliakan lagi saya raikan pada petang yang berbahagia ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, tuan-tuan hadirin muslimin muslimin, muslimat tak nak sebut muslimat dah ni. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil kesempatan fastabiqul khairat, bersempena kita berada pada bulan Zulhijjah ini, yakni kita melapangkan dan ruangan masa yang ada pada kita untuk sama-sama kita mengambil sedikit tazkirah, bersempena kita berada di dalam taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kita semua ini mendapat perhatian dan juga mendapat redha daripada malaikat, kerana kita berkesudian untuk menempatkan diri kita di taman-taman syurga seperti ini. Orang-orang yang nak masuk syurga ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dunia ini untuk duduk di taman-taman syurga seumpama ini. Maka tuan-tuan hadirin sekalian, bukan ramai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tuan-tuan sekalian adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu dan juga taman-taman syurga ini, alhamdulillah. Jadi untuk itu pada petang ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan hadirin sekalian tentang beberapa perkara yang disebut berkenaan dengan perkara yang disukai dan didoakan oleh para malaikat. Apabila kita melakukan perkara-perkara ini, maka malaikat suka. Yang keduanya, malaikat turut mendoakan kita. Yang doakan kita ni bukan Imam Masjid Bukhari, bukan Imam Masjid Langgak, bukan Imam Masjid Alok Jawi, tetapi yang mendoakan kepada kita tuan-tuan sekalian ialah para malaikat. Jadi kita nak kongsi pada petang ini, mudah-mudahan dengan beberapa amalan ini yang memang dah kita buat hari ini. Kalau paling kurang pun ada 2 perkara kita dah buat pada hari ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, siapa dan tulis, kalau tak dan tulis boleh tengok balik nanti rakaman yang ada di dalam ni lah. Saya pun pakai mikrofon duk dekat 5 biji bah. Tu 2 3 4 biji. Kan, macam wartawan temuduga menteri tu. Hari ni rasa macam tu lah. Cuma menteri dia banyak lagi di atas tu kan. Wartawan pun pegang hak ni tu dia. Kalau boleh nak kepit di bibir mulut sekali. Kan, bagi dengar kuat ni. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya teruskan perkara yang pertama. Orang yang mendapat doa malaikat dan disukai oleh para malaikat, yang pertama ialah orang yang menziarahi orang sakit. Hari ini di negeri Kedah kita cuti. Esok hari Sabtu pun kita cuti. Ada kesempatan adik-beradik kita, kawan rakan kita, sahabat-sahabat kita, muslimin muslimat kita yang sakit, tuan-tuan ambillah peluang sempena cuti 2 hari ini pergi ziarah orang sakit.
Amalan ni mudah saja. Cuma kita rasa berat nak pi itu je. Dan bila kita pi, kita duduk sekadar 15 minit saja tuan-tuan, maka kita telah mendapat doa malaikat. Nabi SAW bersabda tuan-tuan, hadis hasan, status hadis ini riwayat Tirmizi. Kata Nabi SAW, faqala Aliyun sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Sayyidina Ali kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yang pertama Nabi kata, seseorang Muslim itu apabila beliau menziarahi sahabatnya yang sakit pada waktu awal pagi, kecuali ia mendapat 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan kepadanya sehinggalah waktu petang. Kita pergi ziarah waktu pagi tadi pergi ziarah orang sakit pada waktu pagi, yang mendoakan kepada kita yang pergi ziarah orang sakit pada pagi tadi ialah 70,000 para malaikat. Ni kita main semayang hari ni di Masjid Bukhari ni ramai-ramai ni tak sampai 70,000 orang pun. Mungkin 2,000 orang, mungkin 1,000 lebih. Tetapi dengan amalan yang kita buat pada pagi tadi ataupun pagi esoknya, kita pergi ziarah orang yang sakit, maka para malaikat 70,000 mendoakan kepada kita dari pagi sampai waktu petang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, jika menziarahi orang sakit itu pada waktu petang, maka kata Nabi juga 70,000 para malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya sehinggalah keesokan pagi. Jawapan dia, banyak malaikat doa pada kita. Nak cerdik lagi, ni orang cerdik ni, macam mana nak buat? Pada waktu pagi pergi ziarah orang sakit, malaikat doa sampai petang. Waktu petang pergi ziarah sekali lagi, maka malaikat mendoakan sampai pada waktu pagi. Boleh tak pergi ziarah? Ada kawan-kawan sakit tak? Tak ada. Cikgu sakit dah, ustaz sakit dah, tak ada. Ni sekolah mana? Sekolah mana? SMK Agama Kedah. Jauh main sini no. Tak apalah, baguslah main sini pun. Eloklah, pergi ramai sikit no? Jadi kalau kita ada orang sakit ni, tak semestinya di hospital. Di asrama kita ada orang sakit, boleh pergi ziarah. Cikgu-cikgu kita yang duduk dalam kuartus sakit, kita boleh pergi ziarah. Ziarah orang sakit, orang ini mendapat doa para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mendapat doa para malaikat ialah orang yang mendoakan sahabatnya bizahril ghaibi. Maksud bizahril ghaibi ini, orang yang mendoakan sahabatnya sedangkan sahabat dia tak tahu. Di belakang sahabatnya. Nabi SAW bersabda, hadis yang disandarkan kepada Abi Darda, qala Rasulullah SAW, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bizahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimisli. Kata Nabi SAW, dan tidaklah ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni saudara sesama Muslim yang berjauhan dengannya, yakni tanpa pengetahuannya, bizahril ghaibi, di belakang pengetahuannya, melainkan malaikat mendoakannya pula. Malaikat doa pula pada kawan kita tu, pada orang yang mendoakan tu. Walaka bimisli, maksudnya ialah, dan bagimulah kebaikan seperti mana yang sama kamu minta kepada kawan kamu. Contoh, kita ada kawan kita, kawan kita ni bagus, baik, soleh, kita pun doa kepada, ya Allah, berikanlah syurga kepada sahabatku Cikgu Mat Isa. Amin. Amin semua, amin. Amin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada sahabatku Cikgu Mat Isa. Cikgu Mat Isa ada di depan saya, kalau dia ada di belakang lah. Dan sahabat-sahabat kita yang lain, kita sebut nama dia, dia tak tahu pun bizahril ghaibi. Maksudnya dalam keadaan dia tak tahu, kita mendoakannya, kita doalah kat dia. Ya, doakan dia supaya dia kaya, doa kat dia supaya dia sentiasa sehat, doa supaya Allah bagi kat dia harta yang melimpah ruah, anak-anak yang ramai, isteri yang ramai. Mau jauh.
Amin. Dia amin dulu. Dia amin dulu. Seperti yang ramai dan sebagainya lah, terpulang lah kan. Maksudnya kita doa, maka doa kita itu Nabi kata, malaikat turut mendoakan kepada kita, walaka bimithli, dan bagi kamu juga sama seperti mana yang kamu minta. Jadi kalau kita ni yang ada anak pelajar ni, kita nak periksa SPM tahun ini, kita cemerlang, maka doalah kepada sahabat kita. Ya Allah, sahabatku Nabil akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini, ya Allah. Bulan 3 ni, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah ia mendapat 10 A, 1. Straight A. Doa tanpa pengetahuan dia. Malam-malam kita bangun, lepas mayang kita doakan kepada dia, dia pun tak tahu kita doakan dia. Malaikat akan mendoakan kita sama seperti mana yang kita doa kepada sahabat kita. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Biasanya kita nak tidur, tak kepala tu tidur tu. Jarang orang yang nak tidur ni dia ambil sembahyang, kecuali orang yang istiqamah saja. Rasa nak tidur terus tidur. Terutama sekali khutbah. Main dengan khutbah, sama-sama khatib ittaqullah, qatih. Dia pun tih. Lena awal tadi. Masa main tadi dalam bas pun lena dah. Masuk pun khatib pun, ni bukan Masjid Bukhari, ada masjid tu lah. Masjid itulah yang tak tahu masjid mana. Masjid Bukhari pun dia. Masa pegang tongkat tu dia mula lah. Innallaha wa malaikatahu. Ni masjid kampung mana? Masjid Bukhari dah. Innallaha wa dia steady. Ini masjid kampung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lena lah. Tapi dia lena tu ada wudu. Bila? Waktu dia duduk dalam masjid hari Jumaat. Kan? Macam mana kira tu? Ni yang dimaksudkan dengan hadis ini, kita nak tidur pada waktu malam, kita wuduk dulu. Maka orang yang tidur dalam keadaan wuduk, kata Nabi SAW, man bata zahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qala al-malaku Allahumma ghfir li'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Kata Nabi SAW, sesiapa yang tidur dalam keadaan suci, yakni dia berwuduk, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hinggalah malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, yakni si fulan yang tidur ini, kerana dia tidur dalam keadaan bersuci, bata tahiran, tidur dalam keadaan bersuci. Maka maksud bersuci ini ialah berwuduk. Ada orang kata, ustaz, saya tidur dengan bini saya, kemudian kami sama-sama ambil wuduk. Lepas tu dia sentuh saya kata, "Hoi, ada wuduk ni." Bini dia kata, "Bang, jangan duk sentuh, ada wuduk." Tidur dengan bini atas katil sekali, dua ada wuduk, sentuh tak apa. Batal wuduk pun tak apa. Yang penting sebelum tidur tu ambil wuduk. Dia silap faham lah. Bini dia main nak sentuh dia. Wuduk. Laki dia nak masuk. Bukan macam tu. Yang paling utama di sini ialah siapa yang berwuduk sebelum tidur. Kalau tengah dia tidur dengan bini dia, tersentuh tangan ke kaki ke apa, batal, teruskan saja tidur. Jangan pula sekali tidur, lepas tu batal, mungkin ambil wuduk balik. Ambil wuduk, tidur balik, batal, mungkin ambil wuduk balik. Tak ada siapa suruh buat aja gitu. Faham? Nah, sekali dia persilap faham. Awat lah, dia kata biniku ni, dia kata. Dia menikah dengan orang belah bok panjang. Bini dia kata, awat lah lakiku ni, ku tak tahu lah malam-malam 16 kali bangkit mai ayam mayang. Dia kata. Memang tidur batai bangkit, tidur batai bangkit, tidur batai bangkit, mai rofang tak kenal tak boleh tumpang. Jenuh lah betul tuan. Dah, maksudnya sekali itu ambil wuduk, kalau batai pun batai. Okey, baik, selesai. Maka orang ini mendapat doa para malaikat. Apa doa malaikat ni? Allahumma ghafir li abdika fulan. Ya Allah, ampunkan dosa. Siapa dia? Abdika fulan, hamba-Mu si fulan ni, si fulan ni. Sedang tak kita ni dosa banyak mana? Tak pernah sedang. Biasa tengok nak kertas apa? Ni. Ni kertas tisu. Ni saya nak buat perumpamaan, analogi tentang dosa. Kita umpamakan satu kertas tisu ni sebagai satu dosa.
Saya keluar, saya bawa satu kotak tisu dari dalam kereta saya sampai ke rumah saya. Saya pun buang di tingkap tu selai sampai dah di rumah saya. Kemudian saya teringat balik, oh, aku ni buat sampah merata-rata. Patah balik, saya nak cari balik tisu-tisu yang saya buang di dinding, di pintu tingkap kereta saya tadi. Agak-agak jumpa tak? Jumpa tak? Kalau nak jumpa pun mungkin satu lah. Biasanya kita takkan jumpa. Inilah lebih kurang analoginya tentang dosa. Dosa yang kita buat kita tak sedar. Dosa kemarin tak sedar, minggu lepas tak sedar, bulan lepas tak sedar, 2 tahun lepas tak sedar, 10 tahun lepas tak sedar, 2 tahun lepas, 15 tahun tak sedar pun dosa kita. Dan kita pergi nak cari balik dosa yang kita buat, kita tak akan ingat. Macam kita lemparkan kertas tisu ni tadi. Dia akan pergi berterbangan, kita pergi cari mana dosa, tak ingat. Tapi salah satu amalan yang kita buat ini menyebabkan malaikat minta ampun akan dosa-dosa kita. Allahumma ghafir li abdika fulan. Ya Allah, ampunkan dosa si fulan ni. Pasal apa dia buat? Fa innahu bata tahiran, kerana dia tidur dalam keadaan berwuduk. Allahu akbar. Bukan payah kita selalu ambil wuduk. Malam ni, adik-adik, tuan-tuan, abah-abah sekalian, malam ni nak lena, jangan lupa berwuduk. Jadikanlah kita ni orang yang sentiasa berada dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan berwuduk. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu. Ini yang saya abang ni, yang kata kita buat ni. Tak sah ni kita dengar khutbah. Habis khutbah kita semayang. Lepas semayang ni biasa-biasanya orang selepas semayang Jumaat ni orang akan balik. Pasal apa? Lapak. Nak makan. Tak lapak pun balik juga. Betul? Tapi ni doa-doa ni tak balik. Ni hebat ni. Hebat ni. Dan orang-orang yang tak balik ni duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan ni lapak puasa nak balik, lapak pun ada, mengantuk pun ada, semua ada lah. Nak puasa nak balik ni. Tetapi mendapat doa para malaikat. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa annal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'a وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن فمن أخذه بحظ وافر. Nabi SAW kata, sesiapa yang bersusah payah melangkah kakinya hadir ke majlis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya urusan untuk masuk syurga. Langkah kaki, tak kami naik bas ustaz, samalah naik bas pun. Tapi langkah kaki naik atas bas tu, lepas tu langkah kaki masuk masjid ni pula, jauh tu bas parking di luar tu. Siapa yang bersusah payah melangkah kakinya hadir ke majlis ilmu, Allah bagi apa Nabi kata, mudah masuk syurga. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan kata Nabi dalam hadis ini, wa annal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima sana'a. Para malaikat melebarkan sayapnya, suka, gemar, cinta kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Itu saya sebut tadi tajuk kita, disukai dan didoakan para malaikat. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat lebarkan sayap mereka. Redha, maksudnya restu, maksudnya suka, berkenan, bagi perhatian oleh orang-orang yang susah payah melangkah untuk hadir ke majlis ilmu. Dan hadis tu panjang lagi, saya baca setakat tu saja. Nah, baik. Kemudian yang kelima, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ialah orang yang suka bersedekah, yang suka menderma. No, tabung masjid jalan tak tadi? Tak ada. Tabung masjid sini duduk tepi-tepi kot kan. Duduk bawah-bawah tu. Tadi saya tengok ada bawah tu. Tak apa. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Kan. Ada tabung masjid kita di sini. Nabi sebut, kata Nabi SAW, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqula ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang bersedekah dapat doa para malaikat, orang yang kedekut juga didoakan para malaikat. Dengar baik-baik. Kata Nabi SAW, tiadalah seorang hamba itu memasuki waktu paginya
pada setiap hari kecuali ada 2 malaikat yang akan berdoa, yang akan turun berdoa kepada mereka. Ini ada 2 kisah manusia. Manusia yang pertama suka bersedekah, suka berderma, mengeluarkan harta pada jalan Allah, infak pada jalan Allah. Malaikat, 2 malaikat ni turun. Yang pertama dia doa kepada orang yang rajin sedekah ni. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik lagi kepada orang yang rajin bersedekah. Munfiqan khalafa. Ni kita main tadi sembahyang di masjid ni, bos RM1, bos RM2. 2 kupang bos ye. 2 kupang zaman 60-an tu. Bos RM1, bos RM2, tak bawa duit. Bawa duit Ustaz, tak boleh bawa duit, aku hilang. Minggu depan main sembahyang Jumaat, bawa duit. Minggu depan dah balik raya tu. Minggu depan sekali lagi, bawa duit RM1. Ni bagi orang-orang hak duduk Masjid Bukhari tengok tu dia, budak-budak ni semua pakat bawa duit. Depa pun sama-sama semangat tengok dia budak-budak hak sekolah dia pun bagi duit. Takkan kita hak yang bekerja ni tak bagi duit? Kita bawa duit. Boleh? Beratok bawa duit tu. Boleh ke tak ni? Tujuan yang saya habang ni bukan nak bagi duit kat masjid ni. Ni pasal malaikat doa. Allahumma a'ti. Ya Allah, bagilah kepada orang yang rajin bersedekah ini khulafa, ganti yang lebih baik. Orang yang rajin bersedekah ni tak pernah susah. Tak susah, walaupun matematik kita nampak macam susah. Sebenarnya tak susah. Kita kata kita bagi RM1, rugilah duit kita ada RM10, tinggal RM9. Tak, itu kira-kira kita. Di sisi Allah tiada kerugian ni. Tapi beringatlah pada orang yang kedekut, orang yang genggam duit dia, memang tak mau bagi. Malaikat juga mendoakan kepada orang ni. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Bagi orang yang genggam, kedekut, tak hidung masin, tangkai jerin, pergi. Genggam tak tirih, tu dia punya istilah bagi orang kedekut. Haji bakhil, ni kedekut istilahnya. Apa doa malaikat? Wa a'ti mumsikan talafa. Orang yang kedekut, malaikat doa supaya mereka itu binasa dengan harta mereka. Macam contoh yang berlaku kepada Qarun. Qarun saya nak contoh. Ada sebut dalam Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ni dia adik-beradik Nabi Musa. Asal dia susah minta doa, Nabi Musa doa kat dia, Allah limpahkan kepada Nabi, kepada Qarun ini harta yang banyak. Banyak dia macam mana? Dalam Al-Quran dia sebut inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Anak kunci gudang-gudang harta Qarun ini ditanggung oleh satu orang lelaki yang sangat gagah. Maksudnya bukan anak kunci dia tu besar, tapi anak kunci dia tu banyak. Sampai dia sendiri pun tak tahu mana satu anak kunci gudang-gudang hartanya. Sampai masa Nabi Musa pergi bagi tahu kat dia, Qarun hang kena keluar zakat. Masa ni dia pun ketak tangan dan ketak dagu, duduk kira. Nak bagi tu dia ketak tangan, dia ketak dagu. 2 kali Nabi Musa bagi tahu kat dia, kemudian dia tidak keluar. Apa yang berlaku kepada Qarun? Qarun dan hartanya tenggelam ke dalam perut bumi ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jangan jadi orang kedekut, adik-adik. Tak boleh bagi banyak, bagi banyak. Jangan bagi sikit. Tak boleh bagi banyak, lagi banyak. Lagi berasa kedekut, bagi. Kita ni biasanya kita takut tak cukup. Tambah musim-musim lah, dia kata ustaz, oi, barang pun mahal, nak makan pun mahal, hak nu mahal, hak ni mahal. Dia kata nak dekah macam mana? Kemudian orang buat buka tawaran masuk korban, tak masuk juga. Dia kata terlepas buat dah. Itu. Yang kedua, alah sunat je, kalau apa? Berkira. Sedangkan Allah kata inna a'tainakal kautsar. Kami telah lempah dan kurniakan kepada kamu akan nikmat yang banyak. Ni nikmat yang banyak ni semua kita boleh celak mata dan boleh kejit mata kita tanpa Allah minta sekupang pun. Ada tak? Ni kita kelip mata kena bayar sekupang. Kelip mata 2 kupang. Allah tak minta sekupang pun. Tapi Allah kata apa? Kami telah kurniakan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Dan solatlah dan buatlah korban. Wanhar. Tapi orang kita kata apa? Alah korban sunat je ustaz. Terlepas buat dah, takkan nak kena buat selalu. Dia berkira. Dia kata tak ada dah nak masuk. Dia nak masuk korban ni, dia kena setahun punya plan. Baru boleh masuk. Ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi yang kelimanya, ialah orang yang rajin berderma. Yang keenam, ada 2 lagi. 7 nak abang semua. Boleh?
Boleh lagi? 5 minit ni. Yang keenam ialah orang yang berada dalam masjid dalam keadaan berwuduk. Tu saya kata 2 benda dah kita buat. Sebenarnya ada 3. Tak apalah, saya abang cakap ni dulu lah. Yang keenam, kita duduk dalam masjid ni, kita ada wuduk. Tak sah kita duduk dalam majlis ilmu. Dapat pahala. Yang keenam, duduk dalam masjid, duduk dalam keadaan berwuduk. Kata Nabi SAW, qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yahdithu taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Nabi kata para malaikat akan berdoa, yakni bersalawat mendoakan kepada salah seorang daripada sekalian kalian yang mana selama ia masih di tempat solatnya, yakni sebelum hadas. Kita masuk masjid, kita dalam keadaan berwuduk, kemudian kita duduk dalam masjid itu, selama kita duduk dalam wuduk kita tak berhadas, yakni kita tak datang hadas kecil lah, kan? Maka malaikat pun doa kat dia. Apa doa para malaikat kepada orang yang duduk dalam masjid dalam keadaan wuduk? Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu. Doa dia, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ni. Allahumma ghfir lahu, ampunkan dosa ni. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangkanlah kat mereka. Ya Allah sayangkanlah kat mereka, ya Allah. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Sayang kat mereka, ya Allah. Ni doa malaikat kepada tuan-tuan sekalian. Beruntungnya tuan-tuan. Habis yang keenam. Dan yang ketujuh, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, ialah orang yang mengucapkan amin ketika mana imam ucapkan amin. Jadi kita sembahyang Jumaat tadi kan, maka sampai Fatihah tu habis waladhdallin, imam pun amin, kita pun amin bersama imam. Kata Nabi SAW, idza ammana al-qari'u fa'aminu fa innal malaikata tu'ammanu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kata Nabi SAW, apabila imam mengucapkan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita pun amin sama-sama dengan imam. Nah, siapa yang mengucapkan amin bersama imam, maka ucapkanlah bila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, kerana para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka sesiapa yang bacaan aminnya tadi itu bertepatan dengan bacaan amin para malaikat, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Hak saya habaq dosa tak sat ni, dosa kemarin, minggu lepas, tahun lepas, 2 tahun lepas. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, dosa dengan Allah, dosa dengan sesama makhluk, kerana pergi cari makhluk itu balik untuk kita minta ampun. Jangan silap faham. Kita jerakah mak kita, kita kutuk ataupun kita derhaka kepada mak ayah kita, kena pergi cari mak ayah kita balik. Ataupun kita kutuk cikgu kita di belakang-belakang, kita kena pergi jumpa balik. Esok ni kalau tak selesai di dunia, nak pergi cari dalam ribuan jutaan berbilion-bilion manusia, nak pergi cari di mana? Sebab itu tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, perempuan tak ada, sekali lagi sebut. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sempena kita berada dalam bulan Zulhijjah, fastabiqul khairat aynama takunu. Yakni bersegeralah kita berlumba-lumba buat kebajikan di mana saja kamu berada. Di mana-mana saja kita berada. Dan yang keduanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mengambil keberkatan majlis ilmu ni. Ada mana saja majlis ilmu, jangan tinggal 7 perkara yang kita sebut tadi, maka mereka ini manusia yang akan mendapat redha para malaikat dan juga didoakan oleh para malaikat. Jadi sekadar itu sahaja saya kira sebagai perkongsian ilmu pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua sihat, dapat melakukan ibadah sepanjang Zulhijjah ini, dan seterusnya dapat melaksanakan ibadah korban, dan seterusnya tuan-tuan sekalian mendapat perhatian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang baik itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.